أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini dalam masa yang ada, kesempatan yang ada, yang Allah rezekikan kita pada pagi ini, insya-Allah dengan Allah jemput lagi sekali kita menjadi tetamunya dalam majlis zikrullah, menjadi tetamu ni di rumah Allah. Walaupun ketika ini, suasana ketika ini Allah memberikan satu signal yang cukup besar, yakni Kaabah dikosongkan kerana penyakit biologi lah, limbahkan darah ni biologi. Lalu saya tulis dalam satu kenyataan, innalillah. Setiap musibah kita kena sambut dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Musibah lah tu. Dataran Kaabah dikosongkan kerana penyakit biologi. Tapi yang kita bimbang juga adalah ketika azan dilaungkan tapi sah masih banyak kosong juga di masjid-masjid. Tu nak kata penyakit apa, wallahu alam. Dikosongkan. Jadi kalau dikaitkan masjid ini, dia punya takrifnya dengan iman. Surah Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi maknanya kalau masih kosong tu ada penyakit hati lah. Penyakit hati. Kalau Kaabah dikosongkan penyakit biologi, tak apalah, ala kulli hal. Tapi itu signal besar. Tak pernah lagi ada musibah yang sehingga tergugat amalan. Tergugat tu. Sebab tu Nabi kata dalam mafhum hadis, sihat sebelum sakit. Ketika datang sakit, habis. Menunjukkan bahawa amalan kita ini rezeki je. Bukan sebab kita pun, sebab sihat pun bukan kita. Orang kata sihat tu saya dah disihatkan. Kita ni kena tambah di depan. Dihidupkan, disihatkan, dikuatkan, diadakan, dimatikan. Di lah, depan tu di lah kita. A tak ada, tak ada mimpi dapat A lah. Ni walaupun kedudukan dia A dia, tapi mesti D. Nyari-nyari nak E tu. Tak boleh. A takkan dapat sampai bila-bila. Kalau dalam ta'rif alif huruf pun, macam contoh pada pagi ni kita akan sambung surat 35. Dalam usul yang pertama sifat Nabi SAW, yakni siddiq. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Bagaimana kita merungkai kehidupan kita ni, ada kaedah dia. Bila kita nak mentafsir atau mensyarahkan kehidupan, dia tengok kehidupan, bukan kita main tengok kemudian kita hukum, tidak boleh. Kita kena ada kaedah dia. Kaedahnya adalah mesti bersandarkan kepada sifat Nabi, sifat wajib bagi Nabi SAW, akhlak, dinamakan akhlak. Ada 4. Yang pertama itu siddiq. Jadi siddiq ini perbincangannya menjurus kepada hati. Mula-mula sekali yang kita kena fahamkan dalam hidup ini adalah fahamkan hati. Kalau hati itu tak faham, dia tidak akan puas hati sampai bila-bila. Tak puas hati,
Lepas tu sakit hati, iri hati, semuanya hati. Ada satu, tak payah sebut lah, rakam. Ada satu kumpulan tu dia cerita berhati. Tapi kalau saya sebut depan ni, dia sebut hati juga, tapi dia letak depan tu. Tapi bila saya tengok balik, dia bukan cerita berhati pun. Hati-hati. Lepas tu hati-hati. Sebab ada orang duk nampak cerita pasal tentang hati, macam tentang hati, rupanya bukan hati. Dia cerita tentang perasaan. Sebab tu dia kata ada hati dan perasaan. Hati ni cerita bab lain. Hati ni cerita bab kebenaran. Al-haq wa qulil haqqu mir rabbikum. Hati ni kalau kena dia punya topik syarah dia, hati kita makin kuat. Kuat hati kita, semangat dia lain macam. Hati ni kalau dah dapat punya makanan dia, tak ada siapa yang boleh hentikan. Tak ada apa yang boleh menggugatkan. Tak ada apa yang boleh menggoncangkan, melainkan illallah, Allah. Sebab tu waqulil haqqu min rabbikum, hati. Dia dengan hati. Bila kata siddiq ni memang kenapa dengan hati? Kenapa kita kaitkan siddiq dengan hati? Sebab takrif iman tu tasdiq bil qalbi. Itu takrif iman. Tasdiq diambil pada mana? Siddiq. Siddiq tu menunjuk pada apa? Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul. Dan kita umat Nabi SAW itu siddiq, sodaqah. Maka benar. Bila kata benar, tiada yang benar melainkan yang benar-benar belaka, yakni Allah. Jadi mana bermula hidup kita ini? Membongkar kebenaran dan membenarkan. Hidup mencari kebenaran. Kita ada dua topik besar. Pertama, perbincangan tentang agama. Kedua, perbincangan tentang kehidupan. Bermulanya agama itu dengan ma'rifatullah, kebenaran lah. Agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq. Bila sebut dinil haqq, din, inna dina indallahil Islam. Bila al-haq, Islam, akidah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagaimana pula dengan kehidupan? Sama. Malah kehidupan ini topiknya lebih besar. Kenapa besar? Sebab dia menterjemahkan agama tadi. Menterjemahkan agama. Maka kehidupan ini mesti selaras dengan kehendak agama. Lalu kehidupan bermula dengan kebenaran. Sama, bila sebut kebenaran itu dengan Allah. Dengan Allah. Jadi hidup mencari kebenaran, bukan mencari kebendaan. Ini dalilnya. Dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, alaikum bis-siddiq, alaikum bis-siddiq, hendaklah kamu berkata benar. Fa inna siddiq, sesungguhnya kebenaran, yahdi ilal bir, akan membawa, menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal bir, sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, akan membawa kita ke syurga. Jadi syarat pertama menjadi keutamaan yang tidak boleh tidak kita lari adalah kebenaran. Sebab tu siapa yang berpaling daripada kebenaran, ujung-ujungnya dia akan kesengsaraan, dia akan sakit. Saya ada semua, Ustaz, semua benda saya ada. Benda lah, jiwa tak ada. Benda ada. Biar tak ada benda, ada jiwa. Bila tak ada benda, ada jiwa, dia boleh adakan benda. Kalau dia ada benda, tak ada jiwa, dia akan rosakkan benda. Macam penin. Yang berlaku sekarang, kita lihat bagaimana Allah tunjukkan manusia-manusia yang berpaling daripada kebenaran dengan fahaman komunisme contoh. Komunisme tu fahaman yang berpaling terus. Tak percaya Tuhan dah. Tak ada Tuhan. Komunisme ni. Komunisme. Tak percaya Tuhan, malah mengaku Tuhan. Bila dia dah mengaku Tuhan sampai tahap maksimum, sampai takabur, siaplah. Siapa pun yang memakai selendang takabur, dia sedang melancarkan peperangan dengan Allah. Bayangkan, dia mengatakan dirinya tidak terkalah. Dengan ada apa?
kebendaan, malah dia pakai sifat tu pada benda. Dia kata dialah yang paling kaya. Dengan apa? Harta. Dialah yang paling kuat. Dengan apa? Tentera. Dia lupa. Arwah Piramli dah kata dah kan. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Silap hari bulan dia tak tengok cerita pendekar apa? Nujum 4 belalang. Cuba tengok cerita Nujum 4 belalang. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah? Atau di tenaganya? Kekuatan hang tua terletak pada hurufnya ta. Ta, waw, alif, ha, tua. Kalau ta tukar pada ba. Ba, waw, alif, ha, buah. Tak ada nama tuan, buah. Jadi maknanya hidup cari nama. Malah orang yang tak kenal kebenaran, dia menamakan di tempat yang salah. Dia menamakan diri dia lah. Kuat tu aku, kaya tu aku, malah pergi pada bukan dia pula, benda. Allah, lemah sungguh. Ingatkan diri dia dah, tak. Harta dia lah. Ingatkan diri dia dah, tak. Senjata dia, lagi tak kuat. Korang-korang kalau letak pada dia tu, gagah jugalah. Pegang, teram, keluar duit. Tengok, aku kuat tak? Gagah lah juga ni. Tengok, aku kaya. Kat mana kaya kau? Tu kat bank. Lah kat bank. Ingatkan kat dia. Punyalah 2 kali lemah tu. Tengok aku kuat. Kuat apa? Tentera. Ramai boleh lah. Seorang tengok. Kita one to one sparring tengok. Tumbang juga. Kalah serba-serbi. Lalu Allah hantarkan sifatnya. Ba tu. Nak kait dengan Siddiq ni, dia bermula dengan ba. Batu tadi dengan huruf pun kita kalah huruf Rumi pun A, B, C, D. D tu kita duduk ke D dah. Kalau dalam huruf Jawi alif, kita duduk dekat ba dah. Ba tu kalau seterusnya habis lah. Sebab dengan terbaring lah ba. Ba tu, nak cerita ba tu apa? Bismi Rabb. Kebenarannya kita ni hanya dengan nama Allah. Tak ada dengan nama Allah, tak ada kita. Yang ada hanya nama Allah, bukan nama kita. Ni kalau boleh kejap pegang ni, genggam, lumat-lumat, insyaAllah. Masalahnya ba ni terlepas ni, sebab duduk dekat alif. Kan kita disuruh menjadi yang terbaik. Alif kan nombor 1. A, alif. Tegak jalan kan. Tak nampak gigi kanan lah. Tegak. Sekali Allah bagi sakit, terbaring. Allah hantar sifat yang tidak ada pada diri. Allah nyatakan dalam kesimpulan dalam bab, saya buat kesimpulan akidah. Allah Khalik menterjemahkan sifatnya pada makhluk. Dia panggil tajalli. Khalik menterjemahkan sifatnya pada makhluk. Tapi sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Sifat Khalik, yang ini nama-namanya, sifat-sifatnya diterjemahkan kepada makhluk. Contoh, apa maksudnya? Kuat, kaya, hidup, segala tu semua sifatnya. Kuat, maha kuat, diterjemahkan pada makhluk. Nampak kekuatan. Tapi makhluk, dia tidak akan boleh menyamai Khalik. Jangan, sebab tu bila dia tak kenal, tidak mula dengan kebenaran, maka dia ingat yang kuat tu dia. Sebab yang dipuji itu sifat. Yang dipuji dalam hidup kita ini sifat. Nama itu. Cantiknya, nampak? Kita tak berapa nak kenal, kita macam tak adalah, alhamdulillah, tak ada. Pelan-pelan tengok handphone kan ada kamera kan, dia tengok. Boleh tahan juga, cantik kan. Nampak? Perasan juga dia. Ingatkan atau gue balik kan, alhamdulillah tu maksudnya langsung dah balik, boleh patah balik. Dia berbalik, dia balik. Lepas tu berbolak-balik hati tu. Ya tak ya juga kan. Nampak. Orang puji sifat, bukan puji benda. Orang kaya, orang puji kaya, bukan puji orang tu. Sebab bila tak ada kaya, orang tak puji dah.
Tapi masalahnya kaya tu duduk kat orang. Sebab tu dia bila kaya ni tidak duduk pada kebenaran, sifat, nama. Dia mula dia banyak akarnya. Tertunjangnya itu nama, kemudian diterjemahkan dengan sifat. Al-Ghani, maha kaya, kaya. Sifat Al-Ghani, maha kaya, nama. Baik. Bila terjemahan ini berlaku, kita tidak membongkar kebenaran dengan siddiq. Ini yang perbincangan ni mata hati ni, kalau tak syarahkan dengan mata hati, ini perbincangan hati. Perbincangan perasaan dia begini, dia duduk area yang sama. Saya mudahkan perbincangan ni, hati dan perasaan. Dia bila kata hati ni tidak dibawa perbincangan dengan kebenaran, maka dia berbincang dengan kebendaan. Sifat itu akan dipakai pada benda. Dia ingat, dia sangka kaya itu harta, maka yang jadi adalah perasan. Dia perasan. Akulah kot. Iyalah ni. Nampak. Bila berlaku begitu, tu jadi rosak hati tu. Dia sebab kaya tu dia letakkan pada keadaan, bukan kebenaran. Kalau kaya dia letak pada kebenaran, maka jumpalah, bacalah dengan nama Tuhan. Begitu. Bila dia tidak baca dengan nama Allah, tidak bismillah, maka yang dipuji itu kaya itu yang dia ingat nama dia, dan dia pula diingat harta. Jauh nyimpang tu, jauh kona tu. Padahal fitrah memang sifat kaya tu ada. Mencarinya, memahaminya, menghayatinya dengan Allah. Allah tidak tengok rupa dan harta. Mafhum hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bukan tengok hadis ni jangan salah syarah pula, bukan syarah pada syariat pula. Allah tak tengok solat tak, jadi tak payah solat pun tak apa. Berat tu. Kalau macam tu jangan makan. Allah tak tengok pada makan, yang penting kenyang. Sendawa je lah. Makna dia tadi tu, takhrisnya adalah tadi sifat itu jangan disalah artikan. Allah tak tengok pada rupa, Allah tengok kepada harta. Kaya bukan letak pada rupa, kaya letak bukan pada harta. Ramli cakap dah. Kuat, kaya, samalah tadi soalan kuat. Soalan kaya, di manakah letaknya kekayaan? Boleh sama. Di Mercedesnya kah? Di rumah banglonya kah? Jawab. Nama. Sebab tu orang tak puji benda. Sebenarnya orang tak puji benda. Contoh, pakai kereta yang simbol kaya, bawa parking kereta tepi tu, Lamborghini, boom. Orang tak panggil kereta kaya, orang panggil orang kaya. Kerana kaya ni memang duduk pada hati, dan hati tu pada manusia itu. Orang tak panggil kereta kaya, dan orang tu pakai bila dia tidak ada kebenaran dalam hati dia, tidak melalui penglihatan mata hati, maka dia meletakkan kaya itu pada harta dia. Ini yang berlaku. Maka jauhlah dia menyimpang daripada kebenaran. Sebab tu kaya itu tidak salah. Yang salah dan berdosa itu perasaan kaya. Malah kaya yang sebenar bukan harta. Kita dah bincangkan bab ni. Laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta. Apa tu Ustaz? Orang sebut-sebut kaya tu. Itu adat, ujian. Lalu yang dah mengaji, yang dah Allah bagi bimbingan, petunjuk, kita kembalikan. Bila dengar saja orang kaya, Allah kayakan dia. Orang kaya pagi ni semua kaya. Pagi ni semua kaya tuan-tuan. Sebab tu kena gembira. Pagi-pagi gembira. Sebab dapat amalan orang kaya-kaya. Ini tidak orang kaya-kaya yang adat saja yang pakai sifat tu. Duduk kat lawn gelap. Cik gelap pun ada intonasi dia. Sekarang projek kita besar. Yang dapat amalan kaya tak tahu. Apa saya ada Ustaz? Parah lagi. Dia dah dapat amalan yang menterjemahkan kaya, malah ada hadis. Tak boleh rasa tuan-tuan. Ini apa masalah? Masalah hati. Kurniaan Allah Ta'ala yang jelas-jelas ada dalam hadis.
Dunia dan seisinya. Kalau sunat Qabliyah pun dunia seisinya, subuh tak tahu nak cerita apa. Syurga lah. Kalau sunat pun dah orang kata bahasa kasar, bahasa pasar, tapau dunia. Kalau sunat pun dah tapau dunia, kalau wajib tapau syurga lah tuan-tuan. Syurga dah. Dan sifat orang yang beriman ini, wa basyiril lazina amanu, kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Pagi ni dah buat dua benda dah. Beriman, sudah pasti datang masjid sebab iman. Lepas kita buat kempen, jom ke masjid, kempen. Kempen lawat ziarah. Apa Ustaz? Ziarah Imarah. TMM. TMM. Tahun melawat Malaysia. Ni tahun melawat masjid. Yang ni tak ada kuarantin, jangan bimbang. Hak ni masuk kat situ tak ada kuarantin. InsyaAllah setakat ni tak ada. AJK tak buat gitulah, check. Balik. Tak ada. Masuk. InsyaAllah. Kat sini masjid tak ada kuarantin. Nampak? Iman. Datang mesti sebab iman. Sebab benda tak nampak datang, mana ada apa-apa. Walaupun dengar khabar kadang-kadang nak buat kambing golek, dengar cerita. Kalau ada alhamdulillah. Baguslah. Kita meraih kan. Tapi cerita awal-awal datang iman. Amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nampak? Allah tak bagi dunia, syurga. Dah kalau orang dunia dapat dunia pun setara tu senyum sampai ke telinga, orang dapat syurga? Tak tahu sampai ke mana dah belakang patutnya. Tapi masalahnya Ustaz, dunia pun dapat, syurga pun dapat. Dah tu macam kena neraka nampak kaya dah. Tak tergamak nak jawab gitu dah. Sebab kita ada conflict of interest. Bahasa Jawanya conflict of interest. Hati kita ni berbolak-balik sebab kita tiada kaedah dalam nak syarahkan. Aku nak apa sebenarnya? Sedangkan Nabi SAW dah ajar dah. Hidup dengan kebenaran. Berkata benar, alaikum bisidik, alaikum bisidik. Kata benar, mana yang benar? Harta atau pahala? Pahala. Dah, sedekah, senyum. Pok. Senyum, apa? Ini yang benar. Macam mana boleh jawab gitu? Dengan ilmu. Kita dah ngaji. Macam semalam saya ceramah kat Sains 19. Memang saya pun hayati juga benda ni. Dua poin besar yang saya duk tengok semalam. Pertama, satu haji tu ditanya, "Ji, apa ceramah tadi?" "Entah, lupa." "Oh, sudah." "Apa nak buat lupa?" tanya. Dia tak ingat. Kita dengar sabar je lah. Cerita panjang lebar lupa. Allah. Kurang-kurang satu lah ingat. Kurang-kurang. Tak apalah. Mungkin buat-buat tak ingat kan. Tawaduk. Kita husnuzon. Yang kedua perbincangan adalah, ya Ustaz ceritalah macam mana pun time nak buat tu payah. Nampak? Dia punya alasan dia kat situ. Ceritalah macam mana pun time nak buat tu payah. Kenapa tu? Saya cakap, sebab kita tak ada mujahadah. Kita tidak paksa dia. Kalau setakat ilmu, amal tanpa mujahadah. Nak beramal ni kena mujahadah. Kena paksa faham. Ni pahala ni. Kena paksa. Kalau nak tunggu nampak baru nak faham, sudah tuan-tuan. Tak selesai masalah kita. Orang kata apa? Senyum-senyum dululah. Walaupun tak nampak, lama-lama tersenyum sendiri. Itu kena latih-latih. Itu namanya ikhlas. Practice make perfect. Buat je walaupun belum ikhlas. Tapi kena paksa. Oh, ikhlas tu kena senyum. Senyum je lah walaupun aku pun tak tahu senyum kenapa katanya. Tak apalah, syarat dia senyum. Senyum dia. Orang beriman tu senyum. Senyum je lah. Jangan tanya macam mana nak senyum Ustaz. Jangan tanya macam mana. Sebab gembira itu senyum. Senyum je lah. Sebab apa? Aku orang beriman. Senyum. Tengok nanti Allah buat. Sebab kita alihkan. Tapi inilah ujian. Susah. Saya tahu susah. Tapi dengan ilmu, insya-Allah, dengan ilmu Allah bimbing, apatah lagi ilmu yang benar. Begitu pahala, Allah katakan kekal. Yang kekal kita sedih. Kenapa? Patut harta tu kita sedih tak pakai. Sedih.
Ini masuk tabung, Allah sedih masuk tabung. Terbalik. Yang masuk tabung tu, itulah yang benar. Nampak, ini cara kita alihkan. Contoh lagi kaedahnya tuan-tuan. Kalau kita sedekah, contoh. Hari ini bila kita syarah dengan kebenaran, banyak Allah bagi ilham-ilham, perkataan-perkataan, kalam-kalam yang menungkak arus. Contoh, orang susah. Hati-hati dengan orang yang senang. Kadang-kadang orang susah ni dianggap menyusahkan. Sepatutnya orang yang ada hati ni, penglihatan mata hati, dia akan cakap begini, puan, tuan, kalau tuan tak ada, susah saya. Orang senang akan jadi susah kalau tak ada orang susah. Hati-hati. Hati-hati. Bukan kamu ni menyusahkan aku. Siap. Patut terima kasih kat dia. Terima kasihlah jadi orang susah. Pening kawan. Apa dia terima kasih kat aku ni? Sebab kalau Tuhan tak ada, susah saya. Saya ni disenangkan, Tuhan disusahkan. Bukan Tuhan nak susah pun. Ada Tuhan doa, ya Allah bagilah susah. Ada? Tak ada. Jadi saya ni pun alhamdulillah disenangkan. Tiba-tiba ada orang susah, saya senang hati. Nak jawab macam ni luar biasa. Ya Allah, tak tahulah tukang cakap ni boleh buat ke tak. Sama 2x5 ni. Dia kalau orang tak minta senang hati, kalau minta susah hati tu, Allah minta dah. Tak lain tu. Ini masalahnya. Kita dah nampak ada tu yang hakiki, sedangkan itu batil. Atau kita kena seronok. Ada nas ada. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apa? Allah kata bohong. Cerita takbir Allah. Bohong. Sayang tak orang susah? Tak, bohong. Bohong terus. Bila bohong ni sifat apa? Iza hadasa kazaba. Munafik. Ni kalau kita gagal dalam kebenaran, masuk kita lembah munafik. Malah sebab itu kan duduk dengan orang yang susah. Contoh, pergi siapa yang sedang jemaah mata Allah SWT yang ada pengalaman pergi Turki, contoh Istana Topkapi, kita ziarah Turki. Kita boleh buat ziarah sekarang, kena karantin, tak apa. Mana tahu kita buat, kita pergi ke sana. Istana Topkapi tu, ballroom dia, tempat makan dia, siapa kita tengok, punyalah besar dia punya tempat ballroom dia dengan tempat makan. Bila diceritakan, rupanya ballroom itu bukan tempat kerabat makan, rakyat makan. Dan hebatnya, raja masak untuk rakyat. Dan mana kerabat dia, bila katanya mana kerabat ni memang akan ditrain untuk masak bersama rakyat. Nampak? Memang begitu sifatnya. Bukan membenci, malah mengasihi, empati pula tu. Bukan mereka nak susah. Kalau tengokkan mereka punya usaha, subhanallah, kalah kita. Kalau kat Indonesia tu dia punya jual, sekarang pun dah ada yang dekat traffic light kan, kira okey tu, tunggu kan, itu pun kadang-kadang ada yang halau tu kan. Yalah dia kat situ, tak masalahnya. Kalau duduk tak kita lain. Itu halau dia. Ni duduk tepi-tepi tu, tak apalah. Kalau kat Indonesia berlari tu, kita tu dah berlari kejar. Bayang kita pun tak buat macam tu. Maknanya bukannya tak usaha, cuma tidak dilebihkan. Jadi satu dalil membohong kalau kita tak suka orang susah. Ni sebab apa? Kenapa kita kena orang susah? Sebab dialah modal kita. Tiba-tiba kita benci dengan benda yang mendatangkan pahala. Apa yang ada dalam hati kita? Itu kita bimbang. Nah, sebab tu Nabi SAW tidak pernah kempen pada orang susah, berubahlah. Tapi tak ada. Dan kita dah syarah dah sebelum ini, bagaimana Nabi tak pernah risaukan dengan keadaan orang yang susah. Yang Nabi risaukanlah bila datangnya dunia dan seisi dibentangkan di hadapan kita. Nabi tak pernah. Malah golongan sufah, 4 orang migrate daripada Mekah ke Madinah. Termasuklah dalam kita itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kan orang yang susah, bukan kata susah, fakir apa kedana, kain mereka itulah sufah, baju bibiri-biri itulah susah. Tapi Nabi tidak pernah lah mengatakan berubahlah, tak boleh hidup macam ni. Tak ada. Kita nampak orang susah, bila nak susah macam ni, kita bagi dah.
Tapi kalau tak datang amalan, tak nampak dah susah. Sampai bila lah tak boleh nak solat awal waktu lagi ni? Susah je tengok awak ni. Itu patut kata susah. Sebenarnya mata Allah SWT. Baik, jadi permasalahan Ustaz 36, segala permasalahan di dunia ini semua itu mesti diletakkan kembali kepada asas ma'rifatullah atau mengenal Allah. Sebab itulah dia asas hidup ini mencari kebenaran. Bila kata kebenaran, mengenal Allah. Bila kata mengenal Allah, kita akan mengenal yang benar. Yang tadi susah senang, mana yang benar? Bukan soal susah senang, soalnya adalah ada pahala tidak. Selagi mana kita berpeluang buat pahala, selagi itulah kategorinya senang. Hakikatnya begitu. Tapi adatnya tapi kena paksa lah. Kena paksa tuan-tuan. Doanya, orang kata Ustaz, macam mana ya Ustaz nak doa bagi kita boleh buat? Ada doa dia, Allahumma paksa. Dah itu je. Tak ada dah cara lain. Nak terbangun dia, bangun pagi nak barik, tak boleh ni. Nipu semua ni. Bangun. Macam tu. Kan? Kalau nak tunggu nak tunjukkan yang sebenar, tak apa. Ada setengah orang tu cakap, ni suami isteri lah, isteri. Sampai bila Ustaz saya nak sabar macam dia, saya je sabar. Apa saya dapat? Kalau dia dah tanya tahap sabar apa dapat? Sebab sabar tu asma yang ke-99 tu. Maksudnya dah maksimum tanya tu. Apa saya dapat? Dah maksimum pun masih tanya apa dia dapat. Baik, kita cakap begini, ginilah puan, kita mati dulu, bangun kita sembang balik. Nak habis itu je buah cakap dah. Letih. Dah tanya apa dapat, apalah kita mati dulu, masuk kubur, bangun kita tanya apa dapat. Apa pun tak dapat, apa dalam muka. Itu je ubat dia. Jangan tanya apa dapat. Nas dah ada, hadis dah ada, buat. Cuma kita perlu syarahkan, kita perlu lihat tamsil-tamsilnya, itu menambah kefahaman lah. Sebab tu yang pertama sekali yang difahamkan itu adalah hati. Sebab tu dalam surah Al-A'raf ayat 179 antaranya Allah katakan, Allah akan penuhkan neraka ini dengan manusia dan jin. Kerana apa? Qulubu la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami. Ada hati tak nak faham-faham. Dia ingat fahamkan hati ini dengan benda dah. Sebab tu tak puas hati. Kenapa hati tak puas? Kenapa dia asyik tak puas hati? Sebab dia hati dia tak dipuaskan. Kenapa dia selalu sakit hati? Bila tak puas hati, maka dia sakitlah. Macam badan lah. Kalau tak puas rehat, sakitlah badan. Kalau hati dia tak puas, maka sakitlah hati. Kenapa dia selalu sakit hati? Tahu tuan-tuan apa jawapan dia? Saya dah cerita tak belum? Kerana hati dia sakit. Habis cerita. Kenapa selalu sakit hati? Sebab hati dia sakit. Dah itu jawapan dia. Carilah penawar bagi penyakit hati. Hati yang sihat tidak akan sakit. Begitulah sahabat Nabi SAW dan para sahabat semua ketika diprovokasi, provokasi, dicabar-cabarnya tak tercabar. 13 tahun steady. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seorang panglima, hebat beliau. Kalau 13 tahun tu dicabar-cabar, kalau betul hati ni sakit tu mau dipancung semua orang kat Mekah. Steady dah. Sampailah turun syariat perang. Itu pun perang bukan sebab tak puas hati. Islam berperang bukan revenge. Tak ada Islam balas dendam, tak ada. Kita ingat Islam berperang balas dendam, tidak. Tak ada dendam, tak ada. Perang tu sebab syariat Allah suruh. Tengah perang-perang nak apa kan? Tibah. Nak pancung tu, nak dia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kena simpan pedang. Bayang, kalaulah kata dengan dendam, ada boleh buat begitu? Tak ada. Perang tak pecahkan bangunan, tak bunuh budak-budak, perempuan, orang tua, orang dalam rumah ibadat, pokok-pokok. Perang apa namanya? Kita perang rumah tangga pun terbang pinggan. Perang rumah tangga terbang pinggan. Bergoyang habis. Sebab tu dengan amarah khair. Jadi sebenarnya mata Allah SWT,
Apabila kita mengatakan bahawa permasalahan itu dimulakan balik dengan mengenal Allah, sebab dalilnya tadi dengan Allah sama. Bila dengan Allah, maka di mana mulanya? Di mana kita nak bermula itu? Kata Allah dalam surah Az-Zariyat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri mengapa kamu tidak melihatnya? Sebab semua yang kita hari ini pertikai persoal itu adalah semua bermula dari dalam diri kita. Contoh, persoalkan kasih sayang, di mana duduk kasih sayang? Persoalkan kekayaan, di mana duduk kekayaan? Persoalkan ini, apa yang kita soalkan? Sebenarnya asas persoalan itu adalah bermula dengan tadi, sifat tadi. Tapi kerana kita tidak mencari jawapan yang benar, maka kita mencari kebendaan. Persoalkan kasih sayang dengan apa? Dengan perbuatan suami. Yang diminta suami, bukannya nak menyayangi. Yang disoal-soalnya kesalahan suami. Suami tak datang, suami tak senyum, suami tak pegang tangan, suami tak dukung macam dulu dah. Dulu Ustaz, suami suka dukung saya. Suami dah tak jalan sebelah-sebelah maraton ni sekarang ni Ustaz. Asyik tertinggal saya belakang. Tengok-tengok hilang, tengok-tengok hilang. Jumpa-jumpa kena cari GPS katanya. Abang kat rumah? Kat rumah katanya. Ilaha-illallah. Nampak? Dah dia tak sayang saya, nampak? Dia kaji itu di luar, bukan pada diri dia. Dia tak lihat pada diri dia. Sebenarnya kalau melihat pada diri itu, malah yang pada diri itu ada sifat sayang, maka tidak melihat yang luaran itu. Ini yang berlaku ni ujian. Kebanyakan ni sini yang saya kata perasaan tadi. Bila kata perasaan, bila berlaku keadaan tadi, kebanyakan cerita tentang perasaan, dia akan tengok keadaan, lalu dia akan cuba membetulkan keadaan. Mulalah nasihat begini, abang-abang semua, mula peganglah tangan isteri tu balik. Kita pun dengar, Allah, kalau boleh pergi honeymoon balik, Ada pula kata cuba bersanding balik. Bersanding balik pun ada, saya tengok. Kalau bersanding lagi lain, tak apalah. Ini bersanding boleh, kalau nak lagi bersanding balik dan lagi boleh, 2 sekali lah. Yang mai sini kita raikan balik, kita ingat balik kenangan kita berkahwin dulu dengan kahwin abang lain sekali. Naik 2 sekali, tak masalah, boleh buat bincang lah. Pandang sana terus. Dan begitu. Dan hari ini memang persoalannya banyak dilontarkan keluar dan minta maaf cakap. Ramai yang saya jumpa, sama-sama lah 2 kali 5, 5 kali 2. Suami pun akan tengok luar, isteri pun akan tengok luar, bagi yang tidak mengenal ni. Lalu dia akan keluarkan semua kesalahan di luar. Dah boleh buat tesis tak? Dah boleh buat tesis. Semua tentang orang pula tu, kata tentang dia. Suami gini, suami begini, suami begini. Saya pun cakap begini, puan, yang akan ditanya bukan dosa suami, dosa diri. Malaikat tak akan ambil ipin pun, malaikat tak tepi dulu. Ini dosa suami, suami punya cerita, kamu punya cerita sekarang. Buka rekod. Hai, banyak lagi dosa kamu ni suami ni apa? Benin. Sebab sekali dosa isteri, hat-trick, deraka. Deraka terus. Tengok dosa, kenapa kamu tak sayang? Kenapa kamu tak melayani suami? Sebab kasih sayang tak ada. Dekat mana kamu kata tak ada? Dekat suami. Nampak? Yang dia akan ditanya dosa sendiri, bukan dosa orang. Silanya mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ini, aturannya dalam kita nak memulakan balik dalam perbincangan kehidupan, aturannya mesti bermula dari dalam diri kita. Di sini pengajar bila kata kaitkan dengan hakikat pada diri, tapi sebelum itu dia makrifat, mengenal sifat, mengenal nama, lalu diletak pada diri. Ini hakikatnya. Orang kata hakikat diri, sampal buang terus tak bersyariat, salah. Dia betul bila kena hakikat itu, dia pasti akan bersyariat. Nanti dia akan cerita tentang syariat macam tadi. Makna kata bila dia benar-benar mengenal sifat itu, bermula dengan nama Allah, Allah amalkan pada hatinya menzahirkan amalan. Amalan itu dizahirkan kerana ada apa dalam hatinya. Sebab itu syariat akan menguji hakikat sebenarnya. Syariat akan menguji niat. Orang yang niat tidak betul, syariatnya pasti terganggu. Macam tadi, niat dia tak betul dah, dia tak tahu dah dia kasih sayang kat mana, pasti tidak boleh menyayangi, pasti tidak boleh menzahirkan kebaikan, tidak boleh.
Kerana apa? Dari dalam hatinya tiada. Sebab tu hadis Nabi SAW daripada riwayat Bukhari dan Muslim pada Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segetul daging. Jika daging itu baik dan baiklah seluruh anggota badannya, tapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Ala wahiyya qalbi. Nampak? Jadi kesimpulan yang kita boleh bincangkan pada pagi yang penuh barakah ni, bila bermula dengan hati, itulah bermula dengan benar, itu dari dalam dirinya dinamakan qalbi. Qalbi ni tuan-tuan senajan mata Allah SWT, dia tidak ada dua cerita. Dia tidak ada dua cerita serentak. Sama ada hati ini dibina, dimulakan dengan kebaikan atau dimulakan dengan keburukan, yang mana keburukan itu adalah kebendaan. Sebab tu benda masuk dalam hati tu. Sebab dia yang dia faham sayang itu suami, yang dia faham kaya itu harta. Harta masuk dalam hati, suami masuk dalam hati. Bila dalam hati, Nabi kata buruk, dia tak ada 50-50 baik buruk, tuan-tuan. Ingat kita dah macam pernah sebut bab ni. Dia tak ada baik sangat, buruk sangat, dia tak ada. Sama ada baik atau buruk. Jangan ada campur aduk. Dia tidak akan berlaku. Kalau berlaku, maka dia akan lebih pada keburukan. Dia tak ada baik separuh, buruk separuh. Ustaz, kita kena wasata, kata. Sudah. Kita kena seimbang. Baik sangat pun tidak, buruk sangat pun tidak. Ni syarah mana pula tiba-tiba kena seimbang tu, kena dua-dua ada. Seimbang tu maknanya istiqamah. Tu syarah balik mula. Tapi nak bagi tahunya bukan ada baik buruk itu serentak dia ada kan, tidak. Kalau kita ada Allah, kita mengenal Allah, maka kita akan tidak terkesan dengan makhluk. Tapi kalau kita mengenal makhluk, kita akan tiada Allah. Tiada Allah. Maka bila tiada Allah, maka rosaklah hubungan itu. Dia akan jadi binatang. Dalam surah Al-A'raf 179, ulaikal an'am balhum adol. Allah kata ibarat binatang malah lebih sesat. Teruk. Sebab tu baik campur buruk jangan dicampurkan. Dia akan jadi beruk. Tu yang binatang tu. Tapi kalau beruk jadiannya lagi bahaya daripada beruk asli. Beruk jadian manusia ni bahaya. Baik. Itu jadi dia. Jadi insya-Allah saya cukup setakat itu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Masuk waktu syuruk dah. Mudah-mudahan apa yang kita syarahkan kita tahulah sedikit sebanyak bagaimana kita nak bermula. InsyaAllah apapun kaedah kita, bagaimanapun suasana keadaan kita, bermulalah dengan kebenaran. Apa yang benarnya? Lain sebutan kebenaran saja dah merubah suasana, environment, atmosphere tu, suasana tu dah berubah bila kita sebut apakah kebenarannya. Berbeza. Bila kebenaran, hati akan mengambil alih perbincangan itu. Jadi mudah-mudahan insyaAllah di akhir zaman ini dengan penuh fitnah, mudah-mudahan Allah pilih kita untuk terus istiqamah dalam kebenaran, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan nama dan berkat nama Nabi SAW, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, insya-Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita dipilih oleh Allah semuanya dah. Yang hadir dan mendengar insya-Allah dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farad dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.